Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan membentangkan mengenai topik yang kami pilih, iaitu gangguan seksual dalam cyber. Sebelum kami meneruskan pembentangan kami pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 6 orang, iaitu saya Nur Izzati binti Abdullah 290223, Ngo Fui Kong 290204, Raj Kumar anak lelaki Masa Lamani 290453, Muhammad Hanif bin Abdul Malik 290168, Abdul Mujib Mat Hassan 291055, dan yang terakhir ialah Muhammad Hazim Imran 290155. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hazim Imran. Nombor kad majlis saya 290155. Jadi saya akan membentangkan tentang pengenalan di mana gangguan seksual di dalam cyber. Di pengenalan ini, gangguan seksual dalam cyber ataupun cyber sexual harassment di Malaysia merupakan isu yang semakin meruncing selaras dengan perkembangan pesat penggunaan teknologi digital dan internet. Isu ini mencerminkan penyalahan guna dalam platform dalam atas talian seperti media sosial, aplikasi mesej dan laman web. Ini merupakan gangguan seksual yang berpotensi menjejaskan maruah ataupun keselamatan mangsa. Okey, terdapat 3 aspek utama dalam pengenalan ini dalam gangguan seksual di dalam atas talian, iaitu bentuk-bentuk gangguan seksual cyber, perangan di Malaysia dan cabaran. Apa yang kita dapat lihat dalam dalam aspek bentuk-bentuk gangguan seksual di cyber ini adalah di mana ianya sejenis gangguan seperti sexting tanpa persetujuan, cyber stalking berunsurkan seksual, penghinaan seksual dalam talian, dan penyebaran gambar intim tanpa kebenaran ataupun revenge porn. Dalam konteks perundangan Malaysia telah memperkenalkan beberapa akta untuk mengenangani gangguan seksual dalam talian, iaitu termasuk Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 di bawah Seksyen 233 AKM 1998 adalah menjadi kesalahan bagi mana-mana individu menggunakan perkhidmatan rangkaian untuk menghantar kandungan yang bersifat lucah, tidak senonoh, mengancam atau menyinggung perasaan dengan niat untuk mengganggu atau menakut-nakutkan orang lain. Selain itu, undang-undang lain seperti Kanun Kesesakan dalam Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 turut memberikan perlindungan terhadap mangsa gangguan seksual cyber, terutama pada dalam kalangan kanak-kanak golongan muda. Namun begitu, cabaran dalam gangguan seksual di cyber ini adalah di mana penguatkuasaan undang-undang serta kekurangan kesedaran masyarakat mengenai hak mereka untuk melaporkan kes ini menyukarkan lagi usaha untuk membantras gangguan seksual di dalam talian. Anatomi di dunia maya sering memberi peluang kepada pelaku untuk bertindak tanpa rasa takut akan tindakan undang-undang, menjadikan peranan pengawasan serta kesedaran masyarakat semakin penting dalam menangani isu ini secara menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya Muhammad Hanif bin Abdul Malik 290168 ingin membincangkan berkenaan dengan analisis mengenai isu berkaitan gangguan seksual dalam cyber. Isu utama gangguan seksual di Malaysia ialah gangguan seksual dalam talian termasuk mesej, imej atau video bersifat seksual yang menyebabkan tidak keselesaan. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 melarang penyalahgunaan komunikasi untuk kandungan lucah. Penggunaan identiti palsu mempersulit penguasaan undang-undang. Antara cabaran-cabaran dan saranan penyelesaian untuk kes ini ialah sukar memantau kandungan dan menangkap pelaku yang menyamar, mangsa enggan melapor akibat stigma sosial dan kurangnya kefahaman hak undang-undang. Antara saranan yang boleh kita ketemukan ialah kerjasama platform sosial dengan pihak kuasa dan kemaskini undang-undang. Selamat sejahtera kepada doktor dan juga rakan sekalian. Nama saya Mufiqul Matrix 290204 dan saya akan membentangkan penjelasan undang-undang yang berkaitan dengan gangguan seksual dalam cyber. Okay, yang pertama adalah Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. Di bawah Seksyen 233 ni melarang penggunaan kemudahan rangkaian untuk menghantar mesej atau gambar, video berunsur
seksual tanpa persetujuan penerima. Ia digunakan untuk kes gangguan seksual dalam cyber melalui platform seperti media sosial dan aplikasi personal. Hukuman bagi kesalahan ini merupakan denda sehingga RM60,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun. Yang kedua adalah Akta Jenayah Komputer 1997. Seksyen 4 ini ada menyatakan kes yang melibatkan kesalahan kebenaran atau penyebaran bahan gangguan seksual melalui komputer. Gangguan seperti ukutan atau bahan rucah seling berlaku melalui email dan platform dalam talian. Hukuman termasuk denda boleh sehingga RM100,000 atau penjara hingga 5 tahun. Yang ketiga adalah Akta Kesalahan Seksual 2016 Seksyen 10. Undang ini menangani gangguan seksual yang melibatkan komunikasi elektronik termasuk ancaman dan ukutan seksual yang meliputi perbuatan seperti menyebarkan video yang tidak senonoh atau ukutan dan kandungan seksual. Pelaku boleh dihukum penjara sehingga 30 tahun dan denda sehingga RM100,000. Yang terakhir atau Akta Perlindungan Data Pribadi 2010. Akta ini melindungi privasi individu dengan memastikan data pribadi seperti nombor telefon dan alamat tidak disebar tanpa kebenaran untuk tujuan gangguan seksual. Hukuman kesalahan ini adalah denda sehingga RM300,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun. Seterusnya saya akan serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Salam sejahtera kepada doktor dan juga kepada kawan-kawan saya. Sekarang kita nak tengok undang-undang yang boleh digunakan oleh mangsa yang terdedah kepada gangguan seksual di dalam cyber. Di Malaysia terdapat beberapa undang-undang tentang gangguan seksual di dalam cyber. Yang salah satunya ialah Seksyen 233 iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia yang diperkenalkan pada 1998. Boleh membawa dakwa pelaku gangguan seksual dalam talian. Namun seperti yang dinyatakan oleh Nur Azia Muhammad, iaitu undang-undang ini kurang jelas dalam menangani gangguan cyber secara spesifik. Dan juga Lee Aisha juga menekankan keperluan definisi yang lebih terperinci untuk memudahkan pendakwa. Pentingnya kesedaran, iaitu kesedaran awam dan pendidikan mengenai etika digital dapat membantu mengurangkan gangguan cyber. Menurut Saim Sunda, iaitu menyarankan kempen kesedaran yang konsisten untuk membina budaya komunikasi yang lebih menghormati sempadan peribadi di dunia digital. Seperti yang dibagi tahu, kempen kesedaran ini boleh dilakukan di sekolah, majikan dan juga di mana-mana untuk meningkatkan kesedaran. Peranan teknologi ialah syarikat teknologi seperti peralatan elektronik yang boleh menggunakan internet dan juga boleh menyebabkan gangguan seksual perlulah lebih proaktif untuk mencadangkan penggunaan kecerdasan buatan untuk mengenal pasti gangguan cyber dan mengambil tindakan. Cadangan penambahbaikan demi melindungi mangsa disyorkan agar undang-undang khusus digubal untuk gangguan cyber. Sistem pengaduan juga perlu lebih mesra pengguna dengan sokongan psikologi yang disediakan. Secara keseluruhan, undang-undang yang jelas penguatkuasaan berkesan dan kesedaran awam adalah kunci untuk menangani gangguan seksual cyber dan melindungi masyarakat secara menyeluruh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Encik bin Mahasan, nombor metrik 291055. Saya akan membentangkan tentang cadangan untuk penambahbaikan terhadap Undang-Undang Cyber di Malaysia bagi mengatasi permasalahan gangguan seksual dalam cyber. Bagi gangguan seksual dalam cyber, isu ini semakin meningkat di Malaysia, terutamanya dengan penggunaan internet dan media sosial yang tinggi. Banyak kes tidak dilaporkan kerana mangsa merasa takut, merasa malu atau tidak tahu cara untuk melaporkannya. Oleh itu, penambahbaikan undang-undang komunikasi adalah penting untuk melindungi pengguna, terutama wanita dan kanak-kanak. Terdapat 8 cadangan yang saya akan bentangkan. Cadangan yang pertama ialah peningkatan kesedaran dan pendidikan. Cadangan ini adalah untuk melaksanakan kempen pendidikan melalui media sosial, televisyen dan sekolah untuk mendidik masyarakat tentang hak mereka dan cara melaporkan gangguan
seksual cyber. Cadangan yang kedua ialah penambahbaikan perundangan. Cadangan ini adalah untuk mewujudkan akta khusus untuk menangani gangguan seksual cyber dengan hukuman lebih berat dan perlindungan kepada mereka. Kemudian cadangan yang ketiga ialah tanggungjawab platform digital, iaitu tanggungjawab iaitu cadangan ini adalah untuk mewajibkan platform media sosial untuk menyediakan mekanisme pelaporan yang lebih efisien dan melaksanakan sistem pemantauan terhadap gangguan seksual. Kemudian cadangan yang keempat ialah kerjasama antara agensi. Ini adalah untuk menggalakkan kerjasama antara SKMM, NGO dan sektor swasta untuk program pencegahan serta intervensi yang lebih efektif. Kemudian cadangan yang kelima ialah penguatkuasaan yang lebih tegas, iaitu untuk memperuntukkan sumber kepada pihak berkuasa seperti SKMM untuk penguatkuasaan dan latihan forensik digital. Cadangan yang keenam pula ialah sokongan dan pemulihan untuk mangsa, iaitu untuk menyediakan khidmat kaunseling dan program pemulihan melalui kerjasama dengan NGO untuk membantu mangsa gangguan seksual cyber. Cadangan yang ketujuh pula ialah penglibatan sektor swasta, iaitu syarikat teknologi perlu melabur dalam teknologi pemantauan dan bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk mengekang gangguan seksual. Cadangan yang terakhir iaitu cadangan yang ke-8 ialah untuk penyelidikan dan pemantauan berterusan, iaitu untuk menjalankan kajian berterusan untuk memahami corak gangguan seksual dalam cyber dan menyesuaikan tindakan berdasarkan data yang terkini. Kesimpulannya, dapat saya simpulkan di sini bahawa gangguan seksual dalam cyber merupakan sesuatu yang tidak asing pada masa kini. Terdapat pelbagai platform yang menyediakan paparan berunsur seks ataupun lucah. Selain itu, cadangan, idea, pandangan yang baharu perlu dipertimbangkan demi kelestarian kehidupan masyarakat sejagat. Agensi dan juga pihak berkepentingan juga perlu memainkan peranan sewajarnya dalam melaksanakan fungsi dan tanggungjawab demi memastikan generasi akan datang tidak terjebak dan terjerat dengan gangguan seksual dalam cyber ini. Sekian, terima kasih.